من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memampukan muallim dan juga pelajar-pelajar sekalian untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini dalam subjek fiqh taharah tahun 1. Okey, di mana pada pertemuan lepas kita belajar fiqh syahadah. Jadi pada minggu ini kita akan masuk kepada fiqh taharah. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh keluarkan buku fiqh taharah dan kita akan masuk tajuk yang baru pada hari ini. Okey. Kita akan masuk tajuk yang baru. Okey, boleh. Jadi pelajar-pelajar boleh buka muka surat 42. Okey, buka muka surat 42. Muka surat 42. Okey. Jadi muka surat buku fiqh taharah warna hijau. Yang ni. Yang ada gambar masjid ni. Fiqh taharah. Okey. Fiqh taharah yang ada gambar masjid. Jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Okey, ya betul. Warna hijau tu. Muka surat 42 yang ni ada gambar ustazah ni dengan budak lelaki ni. Muka surat 42. Okey. Jadi macam mana nak cari muka surat 42 sama dengan dekat sini. Kalau kamu jumpa muka surat yang ada kat skrin muallim ni, itulah muka surat 42. Okey. Okey, muka surat 42. Okey, muka surat 42. Jadi sebelum memulakan pembelajaran, jadi pelajar-pelajar semua diminta matikan mic ataupun mutekan mic. Okey, sebab kita nak mula pembelajaran dah. Okey, jadi boleh buka muka surat 42 sama dekat skrin ni. Jadi kalau ada yang ada buku boleh tengok pada buku, yang tak ada buku boleh lihat pada skrin. Okey. Jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk yang ke-11. Kita nak belajar apa pada hari ini? Kita nak belajar tentang wuduk. Kita nak belajar tentang wuduk pada hari ini. Tajuk yang ke-11 membincangkan tentang rukun berwuduk. Jadi hari ini kita nak belajar apa? Rukun berwuduk. Muka surat 42. 42 sama dekat skrin ni. Yang dengan skrin dekat skrin muallim ni, nanti kamu nampak buku ni. Okey, tajuk yang ke-11. Alright. Okey. Jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk yang ke-11. Rukun wuduk. Jadi kita nak belajar rukun wuduk pada hari ini. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah kenapa kita kena berwuduk. Okey, bila kita kena berwuduk. Sebelum ni kita dah belajar. Jadi pada hari ini kita nak belajar rukun wuduk pula. Rukun wuduk. Okey, kita pun dah belajar apa itu wuduk, maksud wuduk apa. Okey. Jadi pada hari ini kita masuk rukun wuduk. Okey, jadi belajar-belajar boleh buka muka surat 42. Okey. Surat 42. Okey, tengok kat skrin kalau tak ada buku tak apa, boleh tengok kat skrin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-11, rukun berwuduk. Kita nak belajar rukun wuduk nanti pada hari ini. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Okey, ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membincangkan tentang niat. Okey. Jadi maksud hadis ni adalah jadi pelajar boleh tengok kat sini, maksud bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Okey, jadi dalam hadis ni membincangkan apa pelajar-pelajar? Memberitahu kita adalah sesuatu perkara itu ataupun amalan itu bergantung kepada niat. Kalau kamu meniatkan perkara yang baik, dapatlah pahala. Okey, kalau kamu meniatkan perkara-perkara yang tidak baik, akan mendapat dosa. Okey, jadi apa yang kita buat adalah bergantung kepada niat. Okey. Okey, itu yang dalam hadis yang disebutkan. Okey, jadi kita tengok pada gambar raja. Gambar raja, ada ustazah dan juga seorang budak lelaki.
Jadi apa yang dikatakan ustazah ni kepada pelajar lelaki ni, dia kata, soleh, mari berwuduk dengan niat yang betul supaya mendapat pahala dari Allah. Nampak? Jadi kalau kita nak dapat pahala, kita mestilah berwuduk dengan betul. Kita kena berwuduk dengan betul, barulah kita dapat pahala daripada Allah. Habis kalau kita tak wuduk, ya. Okey, kalau kita tak berwuduk dengan betul, nanti wuduk kita boleh jadi tak sah. Okey. Bila tak sah, kita nak solat pun, solat kita pun akan jadi tak sah. Okey, jadi bila ambil wuduk tu, kita kena ambil dengan betul supaya kita punya solat ataupun amal ibadat yang kita buat adalah sah dan juga pahala dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi pada hari ini kita akan tengok apa yang pelajar akan dapat pada hari ini. Yang pertama, menyenaraikan rukun wuduk. Kita akan belajar sebentar lagi menyebut tertib rukun wuduk. Okey. Yang ketiga, melakukan cara wuduk dengan betul. Okey, kita akan lihat sama-sama nanti. Okey, boleh buka muka surat yang sebelah. Kita nak belajar tentang rukun wuduk. Okey, muka surat 43, muka surat sebelah. Okey. Jadi kita akan belajar rukun wuduk. Okey, rukun wuduk ada berapa? Siapa tahu rukun wuduk ada berapa? Siapa tahu? Salah tahu? Siapa yang tahu boleh bagi tahu Muallim, rukun wuduk ada berapa? Ada tak yang tahu? Ada? Ada 7. Okey. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 7. Okey, lagi? Siapa lagi nak teka? Rukun wuduk ada berapa? Okey, Muallim tak cakap betul atau salah lagi. Okey, ada yang jawab 15, ada yang jawab 7, ada yang jawab 6. Lagi? Okey. Ada yang jawab 6. Okey. Jadi jawapan yang betul adalah rukun wuduk ada 6 sahaja. Kalau sampai berbelas-belas tu adalah digabungkan dengan perkara sunat. Makanya rukun ni adalah perkara yang wajib. Maksudnya kalau kamu lihat di sini daripada muka surat 43 ni, rukun wuduk ada 6. Okey? Rukun wuduk ada 6. Jadi kamu kena ingat. Okey, rukun wuduk ada 6. Okey? Kalau kamu tertinggal salah satu daripada 6 ini, sah tak solat kamu? Contoh, kamu niat, lepas tu kamu basuh muka, lepas tu kamu basuh kedua tangan, tapi kamu tak sapu sedikit kepala dengan air. Sah ke tak wuduk kamu? Siapa tahu? Sah ke tidak? Muallim tanya. Boleh tak kalau kita tinggalkan boleh tak kita tinggalkan rukun wuduk salah satu ni? Boleh ke? Bolehkah kita tinggalkan rukun wuduk ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak boleh. Jadi rukun ni adalah perkara yang mana di dalam kelas Muallim pernah sebut, rukun ni adalah perkara yang mana kamu tak boleh tinggal. Okey, kalau perkara sunat kamu tinggal, wuduk kamu tak ada masalah, wuduk kamu sah. Tetapi kalau rukun wuduk ni, ya 6 perkara yang kita belajar hari ni, kalau kamu tinggal, maka solat kamu jadi tak sah. Okey? Solat pula. Nanti wuduk kamu jadi tak sah sebab kamu tertinggal satu rukun. Jadi 6 rukun ni bila kamu berwuduk, kamu mesti ambil, mesti kena buat. Jangan tak buat. Okey? Okey, kita tengok rukun wuduk yang pertama. Yang pertama apa sekali? Yang pertama sekali mestilah niat. Yang pertama adalah niat. Okey? Gitu niat ketika membasuh muka. Okey, apa niat wuduk? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey? Jadi bila kamu niat, bila kamu nak ambil wuduk, okey, kamu niat, okey, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Jadi bila kamu nak niat dalam hati tu, kamu perlu ketika membasuh muka. Okey, bila kamu nak basuh muka tu, bila air dah sampai kepada muka, dalam hati kamu, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, faham? Okey. Itulah niat yang pertama. Yang pertama adalah niat. Mesti kamu kena niat tu ketika membasuh muka, kan? Okey, yang kedua, rukun wuduk yang kedua adalah membasuh muka. Meratakan air dari tempat tumbuh rambut hingga sampai tulang dagu. Jadi bila kamu membasuh muka, pelajar-pelajar, jadi keseluruhan muka ni daripada sini, okey, tengok Muallim buat daripada sini, sini sampailah ke area kawasan sini sampailah bawah ni. Itulah kawasan di mana kamu perlu menyapukan air ke kawasan-kawasan yang Muallim tunjuk ni. Supaya apa? Supaya sampai. Kerana dia kata apa? Dari tempat tumbuh rambut
Masa dia di atas ini, umbun ni hingga sampai tulang dagu. Mana tulang dagu? Di bawah ini. Alright. Jadi kamu kena basuh muka, kena betul-betul. 3 kali kamu kena sampai ke keseluruhan bahagian muka. Okey, itu rukun wuduk yang kedua. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Okey, 3 kali. Berapa kali? Berapa kali kita nak kena buat? Sekali ke 3 kali? Basuh muka berapa kali? Basuh tangan berapa kali? Siapa yang tahu? Berapa kali kita kena ambil? Ada yang tahu? Berapa kali kita kena ambil? Bila nak ambil wuduk, berapa kali kita kena contoh nak basuh muka? 3 kali, betul. Okey. Jadi itulah bila kamu basuh muka 3 kali. Kemudian rukun wuduk yang ketiga adalah membasuh tangan hingga ke siku. Jadi bila kamu basuh tangan hingga ke siku, pastikan kamu lebihkan sedikit pun tidak mengapa. Okey, bila kamu basuh, okey, sampai ke sini, okey, ke siku lebih sedikit pun tak apa. Okey, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Okey, itu rukun wuduk yang ketiga. Okey, rukun ya. Apa dia? Pergi silakan. Okey, tadi rukun wuduk yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga ke siku. Okey, rukun wuduk yang keempat adalah menyapu sedikit kepala dengan air. Maksudnya bila kamu basuh sikit kepala dengan air dekat kawasan atas umbun rambut kamu ni. Okey, basuh 3 kali. Okey, rukun wuduk yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Jadi kamu kena pastikan kawasan buku lali tu kamu basuh. Kalau kamu lebihkan sedikit pun tak apa. Okey. Jadi supaya semua kena. Okey, rukun wuduk yang terakhir adalah tertib. Tertib ni adalah kamu melakukan rukun wuduk itu mengikut turutan. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu sedikit kepala dengan air, membasuh kaki hingga ke buku lali, tertib. Tertib ni adalah kamu melakukan rukun wuduk itu dengan mengikut urutan. Okey. Jadi kita dah belajar rukun wuduk ada berapa? Ada 6. Boleh ingat tak? Siapa yang kat sini yang dah hafal rukun wuduk? Siapa yang dah hafal rukun wuduk? 6 rukun wuduk ni. Siapa yang hafal? Ada yang dah hafal? Ada tak? Ada tak yang hafal rukun wuduk? Ada? Okey. Okey, tak apa. Kalau tak hafal tak apa. Yang penting kamu tahu bagaimana nak ambil wuduk dengan betul. Okey. Okey, itu rukun wuduk ada 6. Okey, seterusnya kita nampak kat sini ada gambar. Kalau kamu tengok dekat skrin, ada rukun wuduk berserta gambar. Okey, yang pertama niat. Okey, kamu niat dahulu. Kemudian yang kedua basuh muka. Okey, kemudian yang ketiga membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat menyapu sebahagian kepala. Yang kelima membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Yang keenam tertib. Okey, itu rukun wuduk. Okey, seterusnya kita pergi kepada niat wuduk. Kita pergi kepada niat wuduk. Okey, niat wuduk ni ada terbahagi kepada 2. Okey, kalau kamu nak baca yang pertama ini, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun kamu nak niat yang lebih panjang sedikit, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, antara 2 niat wuduk ni, mana yang kamu rasa mudah? Mana yang kamu rasa senang? Yang atas ke yang bawah? Yang mana yang kamu rasa mudah untuk kamu? Yang mana? Yang atas, yang bawah? Okey, kalau Rais hafal yang bawah. Okey, siapa yang selama ni dia ambil wuduk dia hafal yang atas? Yang nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Siapa? Ada tak? Okey. Jadi nawaitu antara 2 ni kamu boleh pilih kamu nak niat yang mana. Kamu nak yang nawaitul wudu'a lillahi ta'ala pun boleh. Ta'ala. Okey, ataupun kamu nak yang kedua, nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi
taala. Okey, pun boleh juga. Okey, tak ada masalah. Ada dua niat wuduk yang boleh kamu amalkan dalam bila kamu nak ambil wuduk. Okey. Alright. Itu niat wuduk. Kita dah pergi kepada niat wuduk. Seterusnya kita akan pergi kepada doa selepas wuduk. Okey, siapa yang dah hafal doa selepas wuduk? Ada tak yang dah hafal doa selepas wuduk? Jadi bila kita dah ambil wuduk, bila kita dah niat wuduk, mestilah lepas ambil wuduk kita akan baca doa selepas wuduk. Jadi kena hafal. Okey. Bila kamu dah ambil wuduk, selepas kamu ambil wuduk, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu membaca doa selepas wuduk. Okey. Macam mana pembacaan doa selepas wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, yang bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tidak ada yang mengenyutukannya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang yang menjaga kebersihan. Jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang soleh. Itulah doa, maksud doa selepas wuduk. Jadi kamu kena hafal. Sebab apa? Lepas kamu ambil wuduk, kamu perlu membaca doa selepas wuduk. Okey, boleh baca-baca. Ini adalah doa selepas wuduk. Jadi perlu hafal. Sebab lepas kamu ambil wuduk, kamu nak kena baca doa selepas wuduk ni. Okey. Okey, kita dah sampai ke doa selepas wuduk. Okey. Sekarang ni kita akan masuk kepada perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Yang kamu lihat tadi, yang kamu lihat ini 6 perkara ni. 6 ni adalah rukun. Rukunnya maksudnya wajib dan kamu perlu buat. Kalau kamu tak buat salah satu daripada 6 rukun ni, maka wuduk kamu tidak sah. Okey. Jadi kita pergi kepada perkara sunat ketika berwuduk. Perkara sunat lah. Kita nak tahu apa perkara sunat yang ketika berwuduk. Okey. Antara perkara sunat ketika berwuduk yang pertama adalah membaca bismillah. Sebelum kamu nak ambil wuduk, kita disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah kamu ambil wuduk. Itu membaca bismillah adalah sunat, bukan wajib. Okey, tidak termasuk dalam rukun wuduk membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua belah tangan hingga ke pergelangan. Okey, sebelum kamu nak ambil wuduk, selepas kamu membaca bismillahirrahmanirrahim, kamu disunatkan untuk membasuh dulu pergelangan kamu, tangan kamu ni. Basuh dulu. Sebab kita tak tahu sebelum kita ambil wuduk tu kita ada terpegang apa, betul tak? Kita ada pegang tempat kotor ke dan sebagainya. Jadi disunatkan untuk kita basuh tangan kita dulu. Okey, kemudian barulah kita niat dan sebagainya. Barulah kamu teruskan ambil wuduk. Okey, itu yang kedua, membasuh kedua belah tangan. Okey, yang ketiga, kamu disunatkan juga berkumur-kumur. Maksudnya kamu masukkan air dalam mulut, kamu buang air tadi tu sebanyak 3 kali. Okey, berkumur-kumur. Membasuh tangan tadi pun, ke pergelangan tangan pun 3 kali. Okey, ini ingat, ini adalah perkara sunat, bukan wajib. Kalau kamu tak buat perkara ni pun, wuduk kamu tak ada masalah. Wuduk kamu tetap sah. Okey, yang ketiga tadi apa? Berkumur-kumur. Kamu masukkan air dalam mulut, kamu kumur-kumur, kamu buang. Okey, itu perkara sunat juga. Yang keempat, perkara sunat yang keempat adalah memasukkan air ke dalam hidung dan keluarkannya semula. Maksudnya kamu ambil air, kamu masukkan hidung, kamu hembus. Kamu masukkan air, kamu hembus sebanyak 3 kali. Itu pun memasukkan air ke dalam hidung tu adalah perkara sunat. Kenapa? Kadang ada kotoran-kotoran di dalam hidung dan sebagainya. Jadi dengan cara kita masukkan air, kemudian kita hembus, nanti keluarlah kotoran-kotoran tersebut yang ada di dalam hidung kita. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, menyapu keseluruhan kepala. Kalau kamu dalam rukun wuduk tadi, rukun wuduk yang keberapa kita tengok? Rukun wuduk yang keempat, menyapu sedikit kepala dengan air. Jadi kamu sapu sedikit. Kalau kamu ambil nak sapu kepala tu, kamu sapu sampai ke belakang. Kamu menyapu keseluruhan kepala seperti ini. Itu adalah sunat. Tapi kalau yang rukun, kamu sapu kepala sikit pun, sekurang-kurangnya 3 helai rambut kamu kena dengan air, wuduk kamu dah sah. Okey, kalau kamu menyapu keseluruhan kepala dengan air,
ketika ambil wuduk, itu dipanggil perkara sunat. Okey. Yang keenam, membasuh kedua belah telinga. Kalau kamu ambil wuduk, kamu basuh dua belah telinga. Okey, sebanyak 3 kali. Itu pun dipanggil sunat. Okey. Kalau kamu tak basuh telinga pun tak ada masalah. Kamu punya wuduk tetap sah. Okey. Alright. Yang terakhir, berdoa selepas berwudu. Itu ada muka perkara yang sunat. Jadi perkara sunat ni kalau kamu tak buat pun tak ada apa-apa pun. Okey, wuduk kamu tetap sah. Tetapi kamu perlulah buat perkara yang rukun tadi, yang 6 tadi yang kita buat tu, yang kita belajar tu. Okey, ini perkara sunat je supaya kamu tahu. Okey, jangan kamu bila kamu tak basuh telinga, kamu rasa tadi tak basuh telinga, mesti wuduk saya tak sah. Tak ada masalah. Okey, kalau kamu tak basuh telinga, wuduk kamu tetap sah. Kecuali kamu ambil wuduk, kamu tak basuh tangan, hingga ke siku, itulah menyebabkan wuduk kamu tak sah, sebab dia termasuk dalam 6 rukun wuduk. Okey, boleh tak belajar-belajar? Kamu kena bezakan perkara wajib dan juga perkara sunat. Okey. Wajib kalau tinggal maka tak sah. Kalau sunat kalau tinggal tidak ada masalah. Jadi kalau kamu buat perkara sunat ni, kamu lagi dapat pahala lebih lah. Okey. Alright. Okey, itu adalah perkara sunat ketika wuduk. Okey, seterusnya. Okey, kita dah habis kepada pembelajaran. Jadi pelajar boleh buka muka surat 44. Okey, untuk buat latihan. Kita dah masuk kepada untuk buat latihan. Jadi boleh buka muka surat 44. Okey, muka surat 44 kita akan buat sama-sama untuk latihan ni. Okey. Baik. Okey, buka muka surat 44 dulu. Muallim pun baru nak buka. Kita akan buat sama-sama. Okey. Ada 3 latihan aktiviti yang perlu kamu lakukan pada hari ini. Tidak mengapa, muallim akan ajar, muallim akan tunjuk. Okey, kita pergi latihan yang pertama lah. Aktiviti yang pertama pada muka surat 44. Okey, surat 44. Di mana latihan yang pertama? Okey. Ada tak muka surat 44? Sama dengan muallim punya dekat skrin ni. Kita akan buat sama-sama latihan pada hari ni. Okey. Okey, sekejap. Okey. Tak nampak. Okey, kejap. Okey, muallim baru nak ni. Okey. Nampak tak? Okey, nampak. Tu? Nampak? Okey, nampak. Baik. Muka surat 44. Okey. Ya. Aktiviti yang pertama. Okey. Dia aktiviti sampai muka surat 46 saja. Maksudnya hari ni ada 3 latihan. Okey, kita pergi latihan yang pertama. Okey, latihan pertama, aktiviti yang pertama. Okey, pelajar-pelajar dia kata apa? Tandakan right. Tandakan right. Right macam mana? Macam ni. Besar tu lah muallim buat. Okey, tandakan right atau pangkah. Pada pernyataan berikut. Okey, mari kita tengok satu-satu persatu. Okey, yang pertama. Okey, dia kata apa? Niat ialah rukun wuduk yang pertama. Betul atau salah? Niat ialah rukun wuduk yang pertama. Betul atau salah? Siapa cakap betul? Betul. Okey, ada yang cakap salah tak? Ada yang cakap salah tak? Okey, jawapannya adalah betul, sebab niat rukun wuduk yang pertama adalah niat. Jadi kamu tanda right kat situ. Macam tu. Senang. Senang tak? Okey, itu yang pertama. Jadi niat ialah rukun wuduk yang pertama. Jadi betul. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Soleh bersolat dengan tidak berwuduk. Betul ke salah? Soleh bersolat dengan tidak berwuduk. Boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi kita nak solat, kita kena berwuduk dahulu. Kalau tidak, nanti solat kita jadi tak sah. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu pangkahkan sahaja di dalam kotak tersebut. Sebab apa? Sebab salah. Okey, tak boleh.
Kena solat, kena ambil wuduk dahulu. Okey? Okey, yang kedua, soalan yang kedua kita dah siap. Soleh bersolat dengan tidak berwuduk. Jawapannya ada salah. Yang ketiga. Okey, yang ketiga, soalan yang ketiga, fardu wuduk ada 6 perkara. Betul atau salah? Fardu wuduk ada 6 perkara. Betul atau salah? Salah ke betul? Maksudnya rukun wuduk ada 6 perkara. Betul atau salah? Betul. Jadi bagus. Siapa yang jawab betul tu adalah betul. Okey, yang kita belajar tadi, rukun wuduk ada 6. Bukan ada 7, bukan ada 10, bukan ada 13. Okey. Tandakan right dekat jawapan yang tu. Okey, boleh? Seterusnya kita akan masuk soalan yang keempat. Okey, yang keempat, kita wajib makan nasi sebelum berwuduk. Betul atau salah? Kita wajib makan nasi sebelum berwuduk. Betul atau salah pelajar-pelajar? Kita wajib makan nasi sebelum berwuduk. Kamu nak berwuduk tapi kamu wajib makan nasi dulu. Jadi sedikit pesanan lah daripada muallim. Kena makan nasi. Okey, walaupun satu hari sekali. Okey? Salah kan? Okey. Alright. Jadi kita kena makan nasi. Okey, pelajar-pelajar, kita kena makan nasi supaya kita sentiasa bertenaga. Okey? Okey. Kita wajib makan nasi sebelum berwuduk. Jawapannya adalah salah. Alright? Okey. Wajib makan nasi. Kita kena makan nasi, tapi bukanlah sebelum berwuduk. Satu hari sekali. Okey? Okey. Seterusnya, yang terakhir. Lepas berwuduk boleh. Sebelum kamu nak berwuduk, kamu nak makan nasi, tak ada masalah. Tapi tak adalah wajib kamu makan nasi, lepas tu kamu perlu berwuduk. Tak ada masalah. Tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya tak wajib pun untuk kamu makan nasi sebelum berwuduk. Tapi sebaiknya kamu makan selepas kamu berwuduk, selepas kamu solat dan sebagainya. Alright? Okey, yang terakhir. Dia kata apa? Berwuduk ialah mengambil air sembahyang. Betul atau salah? Kita berwuduk, kita ambil air sembahyang. Betul atau salah? Pelajar-pelajar? Betul. Ialah kita berwuduk, kita ambil air sembahyang. Okey? Jadi jawapannya adalah betul. Okey, bagus. Kita dah siap aktiviti yang pertama. Okey, yang bawah ni, siapa yang dah hafal? Hafaz niat berwuduk. Siapa yang dah hafal? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Siapa yang dah hafal? Ketiga sampai ke aktiviti. Ya, tak apa, kita buat slow-slow. Okey? Okey, sekarang ni kita dah habis pada aktiviti yang pertama. Jadi pelajar-pelajar boleh buka aktiviti yang kedua pada muka surat sebelah 45. Boleh? Sikit je, tak banyak pun. Sikit je. Okey? Senang je aktiviti dia. Kita buat sama-sama, okey? Muallim akan tunjuk. Okey, dah buka muka surat 45. Tak nampak kat skrin Belum nampak kat skrin Okey, kejap. Okey, sekejap ya. Okey. Nampak tak? Belum. Nampak? Okey, bagus. Okey, seterusnya pada aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti yang kedua dia suruh buat apa? Dia kata lengkapkan nombor rukun wuduk mengikut urutan yang betul. Pandai Afiq. Ya, betul. Jadi dia nak suruh tulis nombor sahaja. Kamu tak perlu tulis selain daripada nombor. Tulis nombor sahaja. Okey, kita tengok yang pertama. Kita lihat pada yang pertama. Okey. Gambar yang pertama ni, pelajar-pelajar, apa dia tengah buat apa tu? Gambar yang pertama ni. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah buat apa tu gambar yang pertama tu? Siapa tahu? Ya, memang tengah ambil wuduk. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah buat apa tu? Muallim dah tunjuk. Dia tengah buat apa tu? Tengok betul-betul. Basuh apa? Basuh apa tu? Muallim dah macam ni dah. Cepat. Dia basuh apa tu? Basuh basuh tangan hingga ke siku. Okey. Basuh tangan hingga ke siku, rukun wuduk yang keberapa? Siapa tahu? Okey. Yang ketiga, siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab ketiga tadi? Betul. Yang ketiga. Bagus. Pandai siapa yang jawab. Jadi kat sini kamu tulis 3.
Tiga dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi sebab kita belajar kenapa tu? Okey. Jadi tulis yang ketiga. Okey. Yang ketiga. Okey. Yang gambar membasuh tangan hingga ke siku adalah rukun wuduk yang ketiga. Okey. Yang gambar yang kedua ni, gambar yang kedua, dia tengah buat apa tu? Siapa tahu? Dia tengah buat cukur rambut, cukur jambul. Apa? Basuh apa? Rambut. Kepala. Basuh kepala ke basuh rambut? Mana satu? Mana satu? Basuh rambut. Okey. Membasuh rambut. Membasuh rambut rukun wuduk yang keberapa? Siapa tahu rukun wuduk yang keberapa? Keempat. Bagus Aisyah Umairah. Yang keempat. Okey, jadi tulis yang keempat. Nampak tu, siapa yang menjawab dengan betul, maknanya dia hafal, maknanya dia fokus ketika belajar. Bagus. Yang keempat. Okey, betul. Yang keempat. Kita dah jawab dua dah. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang gambar ketiga ni dia tengah buat apa belajar-belajar? Tengah buat apa tu? Dia tengah buat apa tu? Basuh kaki. Okey. Basuh kaki rukun wuduk yang keberapa? Jangan jerit. Rukun wuduk yang keberapa? Basuh kaki ni. 5. Bagus. Pandai. Jadi kamu tulis 5. Jangan tulis kosong. Jawi nombor 5 macam mana? Macam ni. Okey. 5. Jadi tulis 5. Boleh? Basuh kaki adalah rukun wuduk yang kelima. Maknanya ramailah yang dah hafal rukun wuduk kan? Tapi Muallim tanya tadi tak ada siapa yang nak jawab. Okey. Okey, yang gambar yang ni, gambar yang satu lagi ni, dia tengah buat apa tu? Siapa tahu? Dia tengah buat apa tu? Membasuh muka. Okey, basuh muka rukun wuduk yang keberapa? Yang keberapa? Nombor 2. Bagus. Betul. Tulis nombor 2. Macam tu. Baguslah kamu semua ni. Bagus. Teruskan kecemerlangan kamu pada hari ni. Okey, 2. Okey, lagi 2 je kita belum jawab lagi. Okey. Right. Okey dah. Okey, kita pergi yang bulat yang kedua terakhir ini. Dia tulis kat situ, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, niat rukun wuduk yang keberapa? Yang pertama. Okey, tulis 1. Okey, 1. Okey, bagus. Pandai. Okey, yang terakhir. Ini dia tulis apa ni? Siapa tahu? Siapa berhenti baca ni? Dia cakap apa ni? Tayaba. Tertib. Okey, tertib rukun wuduk yang keberapa? Yang keberapa? Rukun wuduk yang keberapa? 6. Okey, niat. Bukan niat. Okey, yang ke-6. Jadi kamu tulis 6 dalam Jawi. Okey. Okey, tulis 6. Okey. Okey, ya. Muallim dengar. Jangan jerit. Okey. 6. Okey, kita dah siap. Okey, kita dah siap aktiviti yang kedua, betul? Okey, siapa yang belum siapkan? Okey, kita nak pergi aktiviti yang seterusnya, yang terakhir pada muka surat 46. Okey, buka muka surat 46. Yang ni apakah yang kamu perlu buat? Kamu kena apa? Kena suaikan. Okey? Right. Okey, nampak tak? Nampak? Ke tak nampak? Okey, ada. Keluar tak kat skrin? Keluar Okey, pelajar-pelajar, aktiviti yang ketiga. Suaikan rukun wuduk. Dia suruh suaikan rukun wuduk. Suaikan, kamu hanya perlu suaikan sahaja rukun wuduk tersebut. Okey, tengok yang pertama ni. Kamu tengok kotak yang pertama. Okey, kotak yang pertama ni dia kata membasuh muka, meratakan air dari tempat tumbuh rambut hingga sampai tulang dagu. Okey, mana satu gambar membasuh muka? Mana satu gambar membasuh muka? Yang ni ke? Mana satu? Kamu hanya perlu sesuaikan saja. Nampak tak?
Gambar nombor berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke? Dua ke 3? Yang keempat. Ini 1, ni 2. Okey, ni 3 tertib. Ini 4, ini 5. Okey, 6. Okey, tadi siapa jawab nombor 4? Okey, membasuh muka gambar nombor 4. Jadi kamu ambil pensel dan juga pembaris, gariskan. Okey. Dah siap yang pertama. Okey, membasuh muka, gambar dia dekat gambar nombor 4. Okey, boleh? Nombor yang pertama. Dah garis belum? Pakai pembaris baru cantik. Okey, pakai pembaris. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata menyapu kepala sekurang-kurang 3 helai rambut. Mana gambar menyapu kepala? Mana gambar menyapu kepala? Nombor 1 ke, nombor 2 ke? Mana? Gambar menyapu kepala. Nombor 2. Bagus, pandai. Masukkan, gariskan. Depan dia je. Depan. Tak jauh pun. Okey, itu nombor 2. Okey, menyapu kepala sekurang-kurang 3 helai rambut. Yang ketiga, dia kata apa? Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Mana gambar membasuh tangan hingga ke siku? Gambar nombor 1 ke, nombor 4 ke, nombor 5 ke, nombor 6? Mana? Mana satu? Nombor 5. Bagus. Siapa yang nombor 5? Okey, gariskan dekat nombor 5. Okey, bagus. Okey, gariskan kepada nombor 5. Bagus. Okey, seterusnya nombor. Okey, niat. Niat nak kena gariskan dekat nombor berapa? Niat. Siapa tahu? Niat kita nak kena garis dekat nombor 1. Kalau kamu dapat nawai itulah adalah ni. Sahaja aku. Okey, naikkan. Gariskan kepada nawai wudu'an lillahi ta'ala. Okey, tinggal lagi 2 sahaja yang kita belum jawab. Yang kedua, yang kelima punya soalan. Okey, membasuh kaki hingga ke buku lali. Gambar yang keberapa? Membasuh kaki, gambar yang ke-6. Jadi kamu gariskan ke gambar yang ke bawah sekali. Okey, jadi itu nombor 5. Okey, yang terakhir, melakukan semua perbuatan mengikut urutan. Tadi muallim ada sebut, kalau kita dah ambil wuduk, bila kita ambil wuduk, kita dah buat semua urutan rukun wuduk tu, kita panggil dia apa? Siapa masih ingat? Siapa yang tahu? Dia panggil apa? Siapa tahu? Dipanggil ter apa? Ter apa? Apa dia? Ter apa? Okey, jawapan dia apa? Ter apa? Ter apa? Siapa tahu? Tertib. Jadi tertib di mana? Okey, gariskan tertib di atas. Okey, nombor 3. Ya. Ya, Iman, kenapa? Dah siap semua. Bagus, alhamdulillah. Ya, Iman. Okey, kenapa? Ada apa, Iman? Ya. Tapi sebelum tu, nanti dulu. Malin nak tanya. Apa dia? Main. Okey, kejap. Okey, kita dah habis pada aktiviti. Okey. Jadi kita pada hari ni kita dah belajar tentang rukun wuduk. Jadi kamu kena ingat rukun wuduk ada 6. Boleh ingat? Yang pertama niat. Okey, yang kedua apa? Masuk kaki, masuk muka. Yang kedua, masuk kaki pula. Okey, yang ketiga masuk kedua tangan, betul? Yang keempat menyapu sedikit kepala. Yang kelima masuk kaki hingga ke buku lali. Yang terakhir tertib. Jadi keseluruhan rukun wuduk ada 6. Boleh ingat? Belajar. Nanti muallim buat kuis. Pastikan jawab dengan betul. Okey, jawab betul semua. Okey? Boleh?
Okey, boleh? Bagus. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, jadi pada hari ini kita dah habis kepada rukun wuduk. Okey, jadi kamu kena ingat. Okey? Supaya kamu dapat bila kamu ingat, kamu boleh lakukan rukun wuduk itu dengan betul. Okey, bila kamu nak solat dan sebagainya. Okey, boleh? Ya, alhamdulillah. Jadi kita dah sampai kepada penghujung. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Sebelum cikgu nak habiskan kelas, ada apa-apa soalan? Okey, tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okay, insyaAllah kita jumpa pada hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Sama-sama.